Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Dan sebelum kita ke paparan utama, kita tinjau dahulu persiapan akhir menjelang hari penamaan calon PRU DUN ke-15 esok. Dan di Kelantan, Dewan Budiman Kolej Vokasional Pasir Mas antara salah satu pusat penamaan. Jadi untuk laporan semasa di lokasi, kita terus saja bersama Noralia Ramli. Silakan. Baik, lintas langsung petang ini kami bawakan dari Pusat Penamaan Calon di Dewan Budiman Kolej Vokasional Pasir Mas, di mana di sini akan menjadi lokasi untuk proses penamaan calon bagi 3 Dewan Negeri iaitu N11 Tendung, N12 Pekalan Pasir dan juga N13 Meranti yang secara rasminya bermula esok. Dan bersama saya petang ini adalah Pegawai Pengurus N11 Tendung, Encik Bahari Daud. Assalamualaikum Tuan. Waalaikumsalam, terima kasih. Terima kasih kerana sudi bersama kami petang ini. Mungkin Tuan boleh kongsikan secara ringkas bagaimana persiapan proses penamaan calon menjelang esok di lokasi ini, Tuan? Okey, terima kasih. Alhamdulillah, rasanya untuk persiapan besok hari sebenarnya kami sudah diberi kekuatan fizikal dan mental untuk memastikan bahawa proses penamaan calon besok akan berjalan dengan lancar. Jadi apa yang saya dimaksudkan kekuatan fizikal dan mental ini ialah dari segi kekuatan fizikalnya memang kami telah dilengkapi dengan satu dewan yang pada saya cukup kondusif, cukup orang kata untuk memastikan ketiga-tiga penamaan calon untuk DUN Pasir Mas nanti akan dapat berjalan dengan lancar. Secara mentalnya boleh dikatakan kepada petugas-petugas kami sebenarnya 100% kami sudah bersedia dan kami telah banyak menerima taklimat, begitu juga dengan pelbagai bengkel simulasi yang telah dibuat untuk memastikan kami bersiap sedia untuk memastikan proses penamaan calon yang akan diadakan esok akan berjalan dengan lancar. Bagi lokasi PPC ini, Tuan, berapa ramai keanggotaan ataupun anggota yang akan ditugaskan di sini esok, Tuan? Okey, kalau kita melihat kepada di sini maksudnya kita akan ada 3 DUN yang akan kita terima penamaan calon besok. Maksudnya setiap DUN telah diperuntukkan dalam 10 orang petugas-petugas. Jadi dengan kata lain 30 orang lah yang akan berada dalam dewan ini. Ini tidak termasuk media lah dan sebagainya. Jadi insya-Allah rasa keadaan itu akan terkawal. Mungkin Tuan ada nasihat akhir untuk bakal-bakal calon yang akan hadir menghantar borang di PPC ini esok, Tuan? Okey, terima kasih. Pada asasnya secara umum kami tak dapat info yang tepatlah berkenaan dengan bakal-bakal calon yang akan datang besok. Tapi apa yang boleh saya nasihatkan kepada bakal-bakal calon, pada saya sila pastikanlah terutamanya kekuatan diri itu kena ada lah. Dan yang keduanya sila pastikan dokumen-dokumen terutamanya kad kenalan, borang-borang itu kalau bolehlah telah siap diisi lengkap untuk memastikan bahawa bukan sahaja dalam jangka masa sejam yang diperuntukkan itu dapat kita selesaikan. Begitu jugalah kepada penyokong dan juga pencadang. Sila pastikan bahawa mereka turut sama bersiap sedia untuk memastikan proses penambahan calon yang akan kita lakukan esok akan dapat berjalan dengan lancar. Baik, terima kasih Tuan atas perkongsian itu tadi. Baik, segalanya telah pun tersedia. Esok akan berlakunya proses penamaan calon di 19 pusat penamaan calon di negeri Kelantan ini. Jadi kepada para penyokong semua, sila patuhi arahan yang telah ditetapkan bagi mengelak sebarang insiden tidak diingini berlaku. Untuk perkembangan berita terkini, teruskan kesetiaan anda bersama Berita RTM kerana yang sahih di RTM. Baik, terima kasih Alia. Di Pulau Pinang, Zatul Iqmah Muhammad Noor yang kini berada di Dewan Seri Pinang Georgetown turut meninjau persiapan akhir SPR menjelang hari penamaan calon esok. Jadi Zatul, silakan dengan perkembangan di sana. Ya, terima kasih Mizadi Angkasa Puri. Saya kini berada di Dewan Seri Pinang yang juga merupakan pusat penamaan calon bagi DUN N26 Padang Kota, N27 Pengkalan Kota dan N28 Komta bagi meninjau persiapan akhir untuk proses penamaan calon bagi PRU DUN esok. Dan menurut Pegawai Pengurus Pilihan Raya N26, Rozita Hamid, proses raptai penuh juga telah dijalankan pada bahagian pagi tadi di kawasan ini. Dan ketika ini proses persediaan akhir sedang dijalankan oleh kaki tangan SPR, termasuk memperkemaskan lagi susun atur di dalam Dewan Pusat Penamaan Calon. Dan
kerana itu jika anda dapat lihat kawasan perkarangan Dewan ini memang agak lengang dengan kaki tangan SPR kerana kebanyakan mereka sedang berada di dalam bilik penamaan calon untuk persediaan akhir. Sebelum bilik ini akan dikawal sepenuhnya oleh pihak PDRM pada jam 6 petang nanti, dan proses penamaan calon esok yang akan dijalankan dari jam 9 hingga 10 pagi akan membabitkan kira-kira 30 pusat penamaan calon di 13 kawasan parlimen dalam negeri ini. Sementara itu, sebanyak 370 buah pusat mengundi dan 2,186 saluran mengundi turut disediakan. Dan untuk makluman juga, di Pulau Pinang terdapat 40 don iaitu 21 kerusi di bahagian seberang, manakala 19 lagi kerusi di bahagian pulau. Dan saudara, berdasarkan statistik dari Suruhanjaya Pilihan Raya, seramai 1,234,098 pemilih berdaftar di negeri ini, dan daripada jumlah tersebut 67,633 bersamaan 5% merupakan pemilih dari kalangan individu yang berusia 18 hingga 20 tahun, dan majoriti pemilih merupakan dari kalangan 21 hingga 59 tahun, iaitu seramai 886,990 pemilih yang bersamaan dengan 72%. Baki 23% lagi merupakan pemilih dari kalangan warga emas, iaitu 60 tahun ke atas. Jadi saya kira setakat itu dahulu perkembangan dari Pulau Pinang berkenaan dengan persediaan persediaan proses penamaan calon untuk PRU DUN esok. Jadi saya kira kembali ke Angkasa Puri. Silakan. Baik, terima kasih Zatul. Di Negeri Sembilan, 36 pusat penamaan calon dibuka untuk PRU DUN ke-15. Camat Saiful Sadoni ketika ditemui memaklumkan 6 daripadanya di Seremban, 5 di Kuala Pilah dan Rasah, 4 di Jelebu, Jempol, Rembau, manakala 3 lagi di Port Dickson dan Tampin. Simulasi hari penamaan calon dilakukan seawal pukul 8.30 pagi tadi bagi melancarkan proses penamaan esok. Semua persiapan urusan penamaan calon esok telah lengkap dengan pelbagai notis ditampal di setiap sudut dewan untuk perhatian orang ramai dan penyokong parti politik. Turut disediakan kemah dan kerusi bagi kegunaan orang ramai, wakil parti politik selain ruangan untuk petugas media. Bertemu kembali. Pelbagai aktiviti disedia untuk pengunjung program sentuhan kasih desa Terengganu dan berlangsung di Kompleks Sukan Ketengah Bandar Al-Muktafi Billah Shah. Program bakal disempurnakan oleh Perdana Menteri. Jadi untuk perkembangan semasa terus saja bersama Jasmi Faizal Muda. Silakan Jasmi. Dengan kehadiran yang amat berhormat Datuk Seri Baik, terima kasih Miza. Program Sentuhan Kasih Desa kini bertandang ke negeri Terengganu Darul Iman, dan program anjuran Kementerian Kemajuan Desa dan Wilayah KKDW ini sebelum ini telah pun singgah di 5 buah negeri, itu Negeri Sembilan, Kedah, Pulau Pinang, Selangor dan juga Kelantan, yang mendapat sambutan yang agak luar biasa daripada orang ramai. Dan program Sentuhan Kasih Desa Terengganu ini juga tidak kurang hebatnya. Program yang bermula sejak semalam memuatkan pelbagai aktiviti seperti jualan usahawan, jualan agro madani, jualan ramah serta pameran oleh agensi-agensi berkaitan. Dan penganjuran program ini secara dasarnya memberi peluang kepada kerajaan mendengar suara hati rakyat secara dekat serta menawarkan pelbagai inisiatif kementerian kepada rakyat. Malah ia turut menyediakan ruang kepada usahawan luar bandar dalam memasarkan produk jualan melalui jualan langsung, pemadanan dan rancangan perniagaan, selain mempromosikan produk dan perkhidmatan luar bandar. Program Sentuhan Kasih Desa Terengganu memuatkan pelbagai pengisian di mana pada sebelah pagi tadi
tadi telah pun diadakan program Himpunan Wanita Madani, Kenduri Sekampung serta Himpunan Lestari Generasi Unggul bersama Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi yang menghimpunkan 64 pertubuhan belia yang bergerak aktif dalam menyumbang manfaat kepada masyarakat. Baik, program Sentuhan Kasih Desa Tenggara ini akan disempurnakan oleh Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim sebentar saja lagi dan turut dihadiri Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi yang juga Menteri Kemajuan Desa dan Wilayah serta Pengerusi Ketengah Datuk Seri Dr. Ahmad Said. Dan sedikit perkongsian mengenai program perasmian pada petang ini, Perdana Menteri jadual akan melancarkan minyak masak jenama K-Desa keluaran Lembaga Kemajuan Terengganu Tengah Ketengah Holding Sdn Bhd. Minyak masak jenama K-Desa ini merupakan produk keluaran tempatan yang menawarkan harga yang jauh lebih murah di pasaran. Dan selain itu, Perdana Menteri juga akan menyampaikan beberapa bentuk bantuan dan geran pembiayaan untuk manfaat kepada lebih 2,000 penerima. Jadi program Sentuhan Kasih Desa Tenggara ini masih berlangsung sehingga esok dan orang ramai yang ingin mendapatkan barangan keperluan melalui jualan usahawan, jualan agro madani dan juga jualan ramah. Jadi anda bolehlah berkunjung ke Kompleks Sukan Ketengah Bandar Mutafi Billah Shah di Dungun ini. Jadi saya kira itu saja yang dapat saya kongsikan mengenai program Sentuhan Kasih Desa Terengganu. Kembali bersama Miza. Baik, terima kasih Jasmine. Dan saudara, berikut paparan utama hari ini. Harga langganan RM69 untuk kontrak 24 bulan dengan data internet tanpa had. Pakej Rahmah Jalur Lebar Tetap ALO yang dilancarkan hari ini turut menawarkan penjimatan RM30 sebulan berbanding pakej semasa ditawarkan syarikat berkenaan iaitu RM99. Ini saya itu sebahagian usaha kerajaan merapatkan jurang digital terutama dalam kalangan golongan berpendapatan rendah. Saya berhasrat untuk berbincang dengan pihak ALO dan pihak TNB sekali dengan SKMM untuk meneliti bagaimana mungkin pihak ALO boleh membantu menjadi salah satu daripada cara kita menyelesaikan masalah kesaling hubungan connectivity bagi 3% kawasan berpenduduk yang terakhir yang pada waktu ini tidak ada connectivity, ya, tidak ada liputan, tidak ada internet. Perkhidmatan internet ini membabitkan kelajuan 100 MB sesaat dan ia meliputi kawasan bandar dan luar bandar bagi kawasan PPR atau perumahan awam di Selangor, Melaka, Negeri Sembilan, Johor, Perak, Pulau Pinang dan Kedah yang mempunyai akses rangkaian liputan ALO. Peruntukan RM49.14 juta diluluskan kepada 113 pihak berkuasa tempatan PBT bagi pembinaan dan menaik taraf 3,173 kios perniagaan yang dilengkapi panel solar. Menteri Pembangunan Kerajaan Tempatan Ngah Kombeng memaklumkan 100 kios telah siap dibina manakala baki 3,073 kios perlu disiapkan selewat-lewatnya hujung tahun ini. Kita bekalkan kios-kios ini dengan imej yang baru, warna yang baru, maka semua mereka bentuk seragam di seluruh negara. PBT akan menguruskan siapa-siapa peniaga boleh memohon kepada PBT, khususnya mereka yang tanpa lesen. Sehubungan itu, pemantauan secara berkala akan dilakukan PBT bagi memastikan kios berkenaan tidak disewa kepada mana-mana pihak khususnya warga asing. MyKios merupakan inisiatif membantu perusahaan mikro, kecil dan sederhana tempatan untuk kembali berdaya saing dengan menawarkan kadar sewaan tapak yang berpatutan. 11,416 individu berjaya dapat pekerjaan menerusi portal My Future Jobs tahun lalu. Penganjurannya akan diteruskan mengambil kira manfaatnya dalam membantu menyediakan pekerjaan berkualiti selain mengurangkan kadar pengangguran. Dalam program ini, yang penting sekali bukan saja kita mewujudkan peluang pekerjaan melalui majikan-majikan, tetapi untuk pencari kerja memang bantuan-bantuan lain juga disediakan oleh pihak Perkeso, terutamanya memberi khidmat nasihat kepada mereka untuk menentukan kerja yang mana yang paling sesuai untuk mereka.
Beliau memaklumkannya pada sidang media selepas melancarkan Karnival Kerjaya My Future Jobs dan skim keselamatan sosial suri rumah peringkat negeri Kedah di Kulim. Di negeri berkenaan, lebih 3,000 individu berjaya dapat pekerjaan menerusi platform My Future Jobs. Data itu direkodkan dari Januari hingga 14 Julai lalu. Dalam pada itu, lebih 4,000 peluang pekerjaan ditawar menerusi Karnival My Future Jobs di Kulim dan ia berlangsung 3 hari hingga Ahad ini. Yang istimewanya adalah kita akan dapat kerja lah. Memang sebab kita kan susah nak pergi dapatkan kerja sebab kena hantar resume and like reject daripada company-company lain and something like that. So company ni like we can direct contact to the company macam. So ada banyak company kan, so kita kena boleh try lah satu company. And then also kita boleh dapatkan pengalaman like interview and then company apa. Macam saya adalah fresh graduate, so saya datang ke sini macam nak cari kerja sebab kat sini Perkeso banyak tawaran kerja and dia banyak bergabung dengan international company. Sebab tu saya datang. Program jualan agro madani akan diperluas ke kem tentera seluruh negara. Ia bagi membantu warga ATM membeli barang keperluan pada harga yang berpatutan dan perkara mengenainya bakal dibincang MINDEF bersama Fama. Tahun depan kita boleh buat program yang lebih tersusun. Kita bagi jadual kepada Fama, biar Fama tengok macam mana Fama Negeri Sembilan boleh buat, kerana kita tak boleh buat secara ad hoc, ya. Macam di camp itu kita dah tentukan di Port Dickson. Hari Sabtu minggu ketiga. Jadi memang dah tahu kan untuk mereka buat. Di sini nanti kita buat supaya jadual itu Fama boleh adakan jadual dari dia dan mereka boleh susun program dia juga di tempat-tempat lain, bukan saja dalam kem-kem tentera. Warga ATM yang ditemui pula mahu jualan berkenaan bukan hanya diperluas, malah kekerapan penganjurannya di kem tentera harus ditingkatkan. Agro madani ini masuk di dalam kem, awak dapat membantu tentera-tentera yang dalam keadaan tak sempat untuk pergi membeli barang-barang kan. Kita buat agro madani ini masuk ke dalam kem ni, dapatlah tentera rasa macam mana pergi ke pasar dapat jualan yang berpuas hati dengan jualan-jualan yang harga yang berpatutan. Memang dengan harga, lepas tu barang-barang keperluan kan, memang yang ini pun kita punya, kalau sebagai suri rumah pun kan, bila husband keluar operasi ke mana pun kan, jadi bila setempat di sini kami semua boleh dapat berbelanja, jadi benda tu salah satu memudahkan kami, jadi sangat-sangat bersyukurlah. Yang keduanya tu disebabkan harga yang ditawarkan tu, siapa yang tak nak kan, kalau pergi ke pasaraya ke mana pun memang akan jarang akan dapat harga yang sangat-sangat murah seperti ini. Program ni sangat beneficial lah untuk semua warga tentera di Kem Rasa. So diharapkan boleh buat dengan lebih kerap sebab harga di sini adalah yang paling murah. I think tak dapat cari di tempat lain sudah. Baik, terus setia bersama Berita Wilayah dan selepas ini laporan cuaca serta lintas langsung Sabah, Sarawak dan juga Selangor. Jadi jangan ke mana-mana. Bagaimana mengundi? Buat semakan tempat mengundi dan pergi ke saluran yang ditetapkan. Masuk ke tempat mengundi apabila dibenarkan oleh polis yang mengawal. Serahkan MyCard dan slip saluran kepada kerani pengundian pertama. Tunjukkan kedua-dua belah tangan untuk diperiksa. Bergerak ke hadapan kerani pengundian kedua. Celupkan jari telunjuk kiri ke dalam botol dakwat pilihan raya. Dapatkan kertas undi daripada kerani pengundian ketiga. Tandakan pangkah pada ruang kosong bersebelahan nama dan simbol calon pada kertas undi. Masukkan kertas undi yang telah ditanda ke dalam peti undi. Keluar segera dari tempat mengundi setelah selesai. Laksanakan tanggungjawab anda. Tiada jalan mudah untuk berjaya dan tiada jalan mudah untuk bahagia. Jadi buang tabiat tidak baik untuk berjaya dan bahagia. Buang perangai kita yang ingin mengambil hati orang. Buang gaya hidup buruk yang tak sihat.
Baik, bertemu kembali. Dan seterusnya kita ikuti laporan cuaca seluruh negara bersama Pegawai Met Malaysia Syazwani Yahya. Silakan. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Baiklah, pada ketika ini rantau negara masih lagi menerima pengaruh angin daripada arah baratan dengan kelajuan yang agak kencang iaitu boleh mencapai sehingga 50 km sejam. Oleh itu, Met Malaysia masih lagi mengekalkan amaran angin kencang dan laut bergelora kategori pertama bagi kawasan-kawasan perkapalan yang berkenaan berkuat kuasa sehingga 3 Ogos nanti. Dengan ketinggian ombak yang boleh mencapai sehingga 3.5 meter, keadaan ini masih lagi berbahaya kepada aktiviti bubuk kecil, sukan serta rekreasi laut. Baiklah, berdasarkan paparan imej gema radar terkini, hanya sedikit hujan yang kini diperhatikan di Pulau Langkawi, pedalaman negeri Kedah, Perak, Selangor dan juga bahagian timur negeri Johor. Keadaan ini dijangkakan akan berangsur reda menjelang lewat petang nanti. Namun demikian, menjelang pagi esok, hujan beserta ribut petir dijangka berpotensi berlaku melibatkan kawasan pesisiran negeri-negeri pantai barat Semenanjung. Baiklah, bagi Sabah dan juga Sarawak, tiada hujan yang dicerap di kebanyakan kawasan bagi kedua-dua negeri pada petang ini. Dan keadaan cuaca yang kurang hujan ini dijangka berpotensi berterusan sehingga ke malam nanti. Baiklah, sekian sahaja laporan cuaca untuk petang ini. Sekarang kita lihat ramalan cuaca bagi bandar-bandar utama di seluruh Malaysia. Sekian Syazwani Yahya. Assalamualaikum. Pesawat tanpa pemandu UAV memantapkan keberkesanan Eskom antara perkembangan semasa dari Sabah. Jadi untuk laporan penuh bersama Rita Olicious Malik. Silakan Rita. Ya, Miza. Sudah tiba masanya pesawat tanpa pemandu UAV digunakan bagi memantapkan keberkesanan Eastern Sabah Security Command Eskom. Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Jinor berkata, ia bagi memastikan penubuhan Eskom selaku peneraju keselamatan dalam mengkoordinasi pengoperasian kawalan keselamatan di Zon Selamat Sabah Timur S-Zone dapat dioptimumkan terutama dari segi keupayaan dan kesiapsiagaan pasukan keselamatan. Jelas Dato' Haji Ji, kawasan S-Zone meliputi 10 daerah dari Kudat hingga ke Sandakan dan keadaan ini amat mencabar. Justru penggunaan UAV ini bukan sahaja akan mengurangkan risiko keselamatan kepada anggota pasukan keselamatan yang bertugas, tetapi juga meningkatkan domain udara khususnya dalam melaksanakan pengawasan di kawasan pantai timur Sabah dan lebih berorientasikan pengguna akhir. Beliau berucap dalam majlis malam penghargaan media Eskom di Kota Kinabalu. Teks ucapan beliau dibacakan Pembantu Menteri kepada Ketua Menteri, Datuk Abidin Madingkir. Datuk Haji Ji yang juga pengerusi jawatan kuasa S-Zone dan bertanggungjawab kepada Eskom berkata, penggunaan aset dan teknologi baharu seperti UAV akan memperhebatkan lagi kawasan keselamatan di Sabah, khususnya di S-Zone. Sementara itu, Datuk Haji Ji menggesa semua pengamal media agar terus mendidik masyarakat melalui penulisan berita untuk menjadi warga yang cintakan negara serta memiliki jati diri yang tinggi dalam mempertahankan kedaulatan negara termasuk Sabah.
Sementara itu, ketika ditemui dalam majlis sama, Pengarah Jabatan Keselamatan Dalam Negeri dan Ketenteraman Awam, Datuk Hazani Ghazali menyambut baik saranan penggunaan UAV bagi memperhebatkan lagi kawalan keselamatan di S-Zone. Bagaimanapun, katanya penggunaan UAV adalah tertakluk kepada keputusan Kerajaan Persekutuan. Menurut Datuk Hazani, Polis Diraja Malaysia PDRM komited memanfaatkan sepenuhnya penggunaan teknologi termasuk kecerdasan buatan AI dan drone dalam usaha mengekang aktiviti jenayah rentas sempadan khususnya di S-Zone. So, saya telah memutuskan untuk menempatkan tim drone di Lahad Datu di mana pasukan Polis Marin akan taking care dan kita nak letaklah kapal yang ada di pasukan Polis Marin. So dia berlayar, dia bawa drone. Kalau hal emergency berlaku dan drone diterbangkan. Barulah respon tim daripada coordinate by Eskom. Sementara itu, Komander Eskom DCP Victor Sanjos memberi jaminan kawasan S-Zone selamat untuk dilawati pelancong. Berdasarkan data terkini, terdapat peningkatan 80% jumlah pelancong di S-Zone pasca pandemik COVID-19 yang kebanyakannya datang dari negara China. Keselamatan di kawasan S-Zone ini dipercayai. Jadi itu sebabnya saya meminta untuk semua pihak, terutamanya rakan-rakan media, untuk menghebatkan, menjernihkan suasana yang ada di dalam pemikiran rakan-rakan di luar supaya tahap keselamatan di kawasan ini sebenarnya sangat selamat. Kerajaan negeri akan terus melaksana pelbagai inisiatif membela nasib golongan memerlukan sama ada di bandar maupun luar bandar. Usaha itu seiring dengan pelan pembangunan Sabah Maju Jaya SMJ untuk meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan rakyat. Menurut Pembantu Menteri Pembangunan Luar Bandar Samad Jamri, antara inisiatif tersebut pembinaan Rumah Mesra Sabah Maju Jaya SMJ melibatkan 73 kawasan Dewan Undangan Negeri DUN di seluruh Sabah bagi membantu rakyat memiliki kediaman yang lebih selesa. Ini termasuk 20 unit Rumah Mesra SMJ yang diperuntukkan dalam kawasan DUN Labuk. Kita harap lebih ramai di luar sana yang tampil sama-sama untuk menyertai program amal sebegini ini, di mana kita faham bahawa masih ramai masyarakat kita yang amat memerlukan bantuan seperti mereka yang kurang mampu, khususnya kepada mereka yang mempunyai kemampuan untuk menyalurkan bantuan. Silalah tampil dan juga bersama-sama kami di daerah ini untuk kita sama-sama mengulurkan bantuan. Samad yang juga adun Labuk ditemui pemberita dalam Majlis Lawatan Amal Isteri yang di-Pertuan Negeri Toh Puan Nurlida Tan Sri RM Jasni ke daerah Beluran. Sementara itu, Pegawai Daerah Beluran Roger Aplonius memberitahu pihaknya sedang mengenal pasti tapak tanah bagi pembinaan pusat aktiviti kebajikan di Beluran. Peringkat daerah sentiasa memberi komitmen yang tinggi ke atas pembangunan kebajikan daerah Beluran. Khususnya pada masa akan datang kami sedang berusaha untuk mencari tapak tanah untuk pembangunan kebajikan di daerah Beluran. Agensi-agensi di daerah Beluran bergabung ataupun bekerjasama dengan pejabat daerah untuk merealisasikan pembangunan kebajikan di daerah Beluran. Kementerian Pertanian, Perikanan dan Industri Makanan Sabah menerusi Jabatan Perikanan menandatangani Memorandum Persefahaman MOU bersama Universiti Malaya UM bagi kerjasama penyelidikan rumpai laut yang melibatkan perkongsian kepakaran UM, sementara Jabatan Perikanan memberi sokongan penuh di peringkat lapangan dan logistik serta anggota. Timbalan Ketua Menteri merangkap Menteri Pertanian, Perikanan dan Industri Makanan, Datuk Seri Panglima Dr. Jeffrey Kitingan berharap hasil penyelidikan berkenaan nanti dapat melonjakkan industri rumpai laut negeri sebagai industri berdaya saing. Dalam masa sama, turut memberi impak baik terhadap pembangunan penanaman rumpai laut yang mampan. Kolaborasi ini
akan dapat meningkatkan ilmu kepada mereka-mereka yang terlibat, terutama sekali dari pihak Jabatan Perikanan. Kita juga berharap bahawa kolaborasi ini boleh kita lebarkan lagi industri koral ataupun batu karang. Datuk Dr. Jeffrey memberitahu sidang media selepas menyaksikan majlis menandatangani MOU ini antara Pengarah Jabatan Perikanan Sabah Azhar Kasim dan Timbalan Naib Chancellor Penyelidikan dan Inovasi UM Profesor Insinyur Dr. Shahliza Ibrahim di Kota Kinabalu. Basically, the research looks into expanding our knowledge and expertise in these areas. However, as an institute of higher learning, our hope is not only to have academic impact, but also real socio-economic impact in the research that we do. Sabah merupakan satu-satunya negeri di Malaysia yang menjadi pengeluar rumpai laut untuk spesies euquematoid rumpai laut merah yang menyumbang 55% daripada hasil akuakultur nasional. Baik, sekian berita dari Sabah petang ini. Berita seterusnya kita kembali ke Angkasa Puri bersama Miza. Silakan. Baik, terima kasih Rita. Autonomi dalam sektor kesihatan di Sarawak terus diperjuang dan fokus dari Sarawak itu akan diperincikan oleh Vanessa Marin. Silakan V. Ya, Miza, kerajaan negeri terus komited memperjuangkan autonomi dalam sektor kesihatan bagi memenuhi penempatan doktor di kawasan pedalaman. Timbalan Premier Datuk Seri Dr. Sim Kuhian memberitahu kerajaan Sarawak berhasrat untuk berbincang lebih autonomi dalam sektor kesihatan di bawah Perjanjian Malaysia 1963. Menurut Datuk Seri Dr. Sim, para doktor di Semenanjung tidak patut menolak penempatan di Sarawak. Ujarnya ini adalah kerana nisbah bilangan doktor kepada pesakit di Sabah dan Sarawak masih berkurangan berbanding nisbah itu di Semenanjung. Beliau berkata demikian ketika ditemui media selepas majlis pelancaran bengkel kesedaran Spina Bifida di Kuching. Dalam pada itu, Datuk Seri Dr. Sim berkata, Sarawak mempunyai banyak peluang yang boleh diambil seperti peluang bekerja di Pusat Jantung Sarawak yang diiktiraf antara 100 hospital terbaik di rantau Asia Pasifik. Beliau juga menyeru para doktor mengingati bahawa sektor perubatan adalah satu profesi yang mulia dan doktor perlu sentiasa sedia membantu. Raptai acara perarakan kapal berhias 2023 bersempena sambutan perayaan 60 tahun Sarawak Merdeka yang berlangsung malam tadi berjalan lancar menjelang pelancaran acara tersebut pada malam esok. Setelah hampir 10 tahun menyepi, acara perarakan kapal berhias kini kembali memeriahkan suasana tebingan Kuching melibatkan 20 buah kapal berhias daripada pihak Kementerian Pengangkutan Sarawak, agensi-agensi di bawahnya, badan-badan berkanun serta syarikat swasta. Menurut Timbalan Menteri Pengangkutan Sarawak, Datuk Henry Heriginep, selaku Menteri Bertanggungjawab yang ditemui pemberita di Kuching, melihat kepada sambutan baik daripada orang awam yang hadir menyaksikan acara raptai ini, beliau yakin kehadiran pada acara sebenar malam esok akan mencapai jumlah yang memberansangkan. Setakat ini ada sedikit sebanyak dalam 80%, tapi memerlukan beberapa peningkatan. Dan kita akan mempunyai taklimat selepas ini, selepas rehearsal untuk menambah baik di mana ada kelemahan pada malam ini. Ya, itulah sebab saya berjalan sampai jauh ke Hilton sama tengok suasana dia. Selain perarakan 20 buah kapal berhias, acara tersebut juga bakal menyaksikan acara persembahan jet ski, perarakan perahu tambang serta pertunjukan pentas dan persembahan daripada artis kelahiran Bumi Kenyalang iaitu Dayang Nur Faizah dan Hafiz Suib. Premier Sarawak, Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg serta isteri Datuk Amal Jumaani Tun Tuanku Bujang dijangka hadir pada pelancaran acara ini.
Penganjuran Karnival Selangau merupakan antara usaha Majlis Daerah Luar Bandar Sibu SRDC untuk meningkatkan lagi kefahaman dan keprihatinan terhadap kepelbagaian agama dan budaya yang mewarnai Sarawak selama ini. Menurut Timbalan Menteri Kesihatan Awam, Perumahan dan Kerajaan Tempatan, Michael Tiang Ming Ti, program sebegini wajar diteruskan agar rasa muhibah dan saling hormat menghormati terus kekal dalam kalangan rakyat Bumi Kenyalang yang berbilang kaum. Jelas Michael, penganjuran karnival ini juga mampu mengeratkan hubungan antara SRDC dan masyarakat kawasan Selangau sekaligus mempromosikan aktiviti sosial ekonomi dengan menggalakkan penduduk tempatan untuk turut serta dalam bidang perniagaan semasa karnival Selangau ini. Selain itu, SRDC juga mempromosi tempat-tempat tarikan pelancongan dan aktiviti-aktiviti kebudayaan dan permainan tradisional dalam kawasan SRDC. Beliau berucap mewakili Timbalan Premier Datuk Seri Dr. Sim Koo Hian merasmikan Karnival Selangau yang diadakan di Perkarangan Tebingan Selangau malam tadi. Dalam ucapannya, Michael turut menyeru semua pihak untuk bersama-sama menumpukan usaha ke arah mewujudkan masyarakat pelbagai kaum yang dinamik, hidup secara aman dan harmoni serta berpegang teguh kepada tradisi kebudayaan bersama. Jabatan Agama Islam Sarawak komited akan terus memantau sebarang elemen penyebaran ajaran sesat di negeri ini. Yang di-Pertua Majlis Islam Sarawak, Datuk Misnu Taha berkata, meskipun belum terdapat pengaruh jelas, namun pihaknya tidak memandang ringan akan implikasinya kepada umat Islam. Adalah elemen-elemen kecil-kecil lah, tapi kita dapat mengawal, ya, insya-Allah. Oleh itu, pihaknya akan terus bekerjasama dengan agensi-agensi Islam bagi mengesan dan mengekang penyebaran sebarang elemen ajaran sesat seperti Sihak. Datuk Misnu menjelaskan perkara berkenaan kepada pemberita di Kuching selepas menyambut ketibaan kumpulan pertama jemaah haji dari Sarawak. Bagi pasangan jemaah haji dari Pusak, Yaakob Alim dan isteri Zamrud Sahminan dipilih menjadi tetamu Allah tahun ini amat bermakna bagi mereka. Pun begitu, ia memerlukan lebih banyak latihan dan pengetahuan sebelum mengerjakan rukun Islam kelima itu. Mungkin kira memang tak cukup lah. Kita mesti menambah lagi lah supaya ibadat kita tu betul-betul lah diterima lah. Hamid terpaksa belajar lebih mendalam lagi lah. Lebih mendalam sebab khususnya biasa khusus asas saja. Asas saja ada Hamid cara mendalam cari dalam telefon lah. Ketibaan kumpulan pertama pada penerbangan pukul 5 pagi tadi dari Kuala Lumpur itu melibatkan 142 jemaah di lapangan terbang antarabangsa Kuching. Perkongsian itu tadi mengakhiri berita dari Sarawak. Salam Malaysia Madani. Kita kembali bersama Miza untuk berita seterusnya. Silakan. Baik, terima kasih Vanessa. Seterusnya kita melintas langsung ke Selangor bersama Samsia Samsi. Silakan Sam. Baik Miza. Dianggarkan lebih 4.5 juta orang mendapat manfaat daripada program Jualan Ehsan Rahmah. Ia antara inisiatif diperkenal Kerajaan Negeri Selangor demi menjaga kebajikan dan kemaslahatan rakyat. Laporan Siti Farah Nadia Fazlun. Sememangnya banyak program dan skim yang telah disediakan oleh kerajaan negeri untuk dimanfaatkan oleh rakyat di negeri ini. Dan antara salah satunya merupakan Jelajah Ehsan Rahmah. Jualan Ehsan Rahmah JER yang sebelum ini dikenali sebagai Jelajah Ehsan Rakyat adalah program subsidi makanan bersasar anjuran Kerajaan Negeri Selangor menerusi Perbadanan Kemajuan Pertanian Selangor PKPS dan Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup. Ia menawarkan ayam standard RM10 seekor, daging pejas segar RM10 per pack dan telur grade B RM10 sepapan, ikan kembung RM6 setiap pack, minyak masak 5 kg RM25 dan beras 5 kg RM10. Untuk maklumat, JER ni telah dilaksanakan hampir di 2,400 lokasi di seluruh Selangor sejak ia diperkenalkan pada September 2022.
Menurut Ketua Pegawai Eksekutif Kumpulan PKPS, Dr. Muhammad Khairil Muhammad Razi, pihaknya juga telah menerima pengiktirafan Malaysia Book of Record menerusi jualan ayam dan telur bersubsidi terbesar dalam tempoh 2 hari sempena Aidilfitri. Kita akan tambah daripada 9 lokasi sehari, kita akan buat sehingga 12 lokasi sehari. Iaitu daripada 9 lokasi kita tambah jadi 12 lokasi. Yang mana kita tak apalah, kita staf-staf PKPS apa semua kita akan kerahkan untuk menjayakan program ni supaya lebih banyak barang-barang ini dapat dibawa kepada rakyat, lebih banyak tempat dapat merasai program-program yang Jualan Ihsan Rahmah yang kita nak buat. Memberi peluang kepada penduduk, bukan kata yang tidak mampu, tapi merasa nikmat kerajaan tu sendiri. Itu saya kata satu-satu program yang perlu dicontohi oleh semua negeri, bukan setakat Selangor saja ya. Siapa yang balik kampung, cerita dekat orang kampung betapa kerajaan Selangor ni bukan setakat kaya dengan hasil bumi, tetapi dia kaya dengan kerampahan. Itu saja. Saya belanja RM52. Kalau dekat luar serata ada dalam 1 lebih. Barang memang amat berbeza daripada barang di luar. Memang harga di sini amat murah. Yalah, bayangkan ayam, kalau ayam seekor RM10, kalau kita beli kat kedai pun kira kilo. Kita seekor kita bayar RM22 kan. Jadi kalau dekat kedai macam lebih sikitlah harga dia, dekat sini alhamdulillah. So orang harap semoga dapat diteruskanlah program ni supaya rakyat bersedia senang. Harga barang sekarang ni memanglah ada sedikit peningkatan, tetapi dengan adanya jelajah Ihsan Rahmah ini sedikit sebanyak dapat membantu rakyat terutamanya dalam membeli barangan keperluan harian dengan harga yang jauh lebih murah. Jadi anda sebagai pengguna kuasa membeli di tangan anda. Membelilah secara berhemah, buat pilihan yang lebih bijak. Siti Farah Nadia Fazlon, Berita RTM. Program Darul Ihsan Berselawat 2.0 akan berlangsung di Stadium Tertutup Melawati Shah Alam esok. Ia menampilkan ulama dan pendakwah terkenal dari dalam dan luar negara. Program bertemakan bernafas dalam hauqala Fakir Ilawah itu berlangsung dari 3 petang hingga 12:30 malam. Untuk program 2.0 ni kita ada start bermula daripada pukul 3 petang ada persembahan silat. Kemudian pukul 5 petang ada program wanita, program wanita bersama dengan boleh tengok pada poster tu bersama penambahan tu banyak penambahan. Dan yang ketiga kemuncak Darul Ihsan Berselawat pun sebenarnya ada penambahan, iaitu kita masukkan zikir dulu. Start pada maghrib ada majlis zikir bersama dengan Ustaz Dr. Ahmad Fakhrul Razi. Ustaz akan bawa sendiri. Kemudian selepas maghrib tu sampai ke isyak, lepas zikir kita sembahyang isyak bersama berjemaah. Kemudian baru start kasidah dan selawat. 10,000 umat Islam dijangka menghadiri program berkenaan. Orang ramai dinasihat tidak terpedaya dengan sindiket penipuan ejen hartanah yang menyalahgunakan jatan negeri serta logo Lembaga Perumahan dan Hartanah Selangor LPHS. LPHS mendedahkan telah berlaku salah guna jatan negeri dan logonya dalam beberapa iklan penjualan rumah khususnya di media sosial. Saya mula dapat aktif benda ni awal tahun ini. Ya. Sekarang ni saya juga bersyukur dengan adanya kaedah sistem maklumat yang telus ini. Mereka terus mengadu pada kita. Kenapa dia tak dapat rumah sedangkan dia dah bayar. Daripada situ sebenarnya kita tengok, kita kaji. Rupanya mereka scammer ini menawarkan rumah melalui WhatsApp dan sebagainya. Saya tak pastilah dia dapat tu macam mana. Tetapi akhirnya ramai juga yang terjebak. LPHS tidak teragak-agak membuat laporan polis terhadap mana-mana akaun media sosial, individu atau syarikat yang didapati berbuat demikian dan mereka boleh dikenakan tindakan undang-undang. Rozia turut meminta orang ramai membuat semakan mengenai kesahihan projek yang dilaksanakan kerajaan negeri melalui sistem pendaftaran Rumah Selangorku.
Maritim Malaysia adakan latihan mencari dan menyelamat Serex di perairan Klang selama 3 hari hingga semalam. Ia bertujuan meningkatkan kerjasama agensi terlibat dalam menghadapi situasi luar jangka di laut. 200 pegawai dan anggota daripada 33 agensi penguatkuasa terlibat dalam Serex berkenaan. Untuk penglibatan eksersis hari ini, dia melibatkan kejadian feri terbakar. Jadi kemalangan di laut ni dia pelbagai. Ada pelanggaran kapal, ada kes yang melibatkan kapal terbakar, ada kes yang melibatkan bot karam, kapal karam dan sebagainya. Jadi ini adalah salah satu daripada pelbagai simulasi yang kita boleh adakan. Dan kita pilih simulasi ini hari ini kerana kawasan ini juga merupakan kawasan yang ada pergerakan feri, sama ada ke Indonesia ataupun juga dalam domestik, pergerakan domestik. Jadi ini adalah latihan yang kita rancang untuk laksanakan. Sekian paparan berita dari Selangor, kembali bersama Miza. Baik, terima kasih Sam. Ada kalanya dalam mendidik anak-anak, ibu bapa secara tidak sengaja berkelakuan pilih kasih dalam memberi kasih sayang atau perhatian. Zahirkan kasih sayang terhadap anak-anak. Jika perlu ditegur, tegurlah dengan kasih sayang. Yang Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah hari ini berangkat menunaikan solat Jumaat di Masjid Negara. Keberangkatan tiba baginda diiringi Menteri Pertahanan Datuk Seri Muhammad Hassan, Menteri Komunikasi dan Digital Fahmi Fadil dan Ketua Polis Negara Tan Sri Razarudin Hussein. Khutbah Jumaat bertajuk Mengenang Jasa Pahlawan disampaikan Imam Masjid Negara Ehsan Muhammad Husni, antaranya menyeru umat Islam untuk terus mencintai negara dan menghargai jasa pahlawan terdahulu. Selesai solat Jumaat, Al-Sultan Abdullah berkenan menyantuni dan meluangkan masa bersalaman dengan jemaah. Badminton terbuka Jepun, kegagalan terus menghantui bergu lelaki utama negara Aaron Chia Suwoyik selepas tersingkir di peringkat suku akhir. Pada aksi yang berlangsung di Gimnasium Nasional Yoyogi Tokyo itu, gandingan juara dunia itu ditunjukkan jalan keluar oleh pasangan tuan rumah Takuro Hoki Yugo Kobayashi apabila tumpas 21-10, 15-21, 16-21 dalam pertarungan selama 65 minit. Ini merupakan kekalahan kelima berturut-turut pasangan negara kepada lawan sama sejak pertemuan pada Oktober 2021. Aaron Woyik dan Hoki Kobayashi masing-masing menduduki ranking keempat dan 5 dunia ketika ini. Kekalahan pemenang pingat gangsa Sukan Olimpik Tokyo 2020 itu menamatkan cabaran Malaysia di Jepun selepas mereka muncul wakil tunggal beraksi di pentas suku akhir. Dalam pada itu, Persatuan Badminton Malaysia BAM dan pengarah kejurulatihan persorangan remaja Akademi Badminton Malaysia Datuk Misbun Siddiq bersetuju secara bersama untuk berpisah berkat kuasa hari ini, dan perkara itu diumumkan Timbalan Presiden BAM Datuk V. Subramaniam. Menurutnya, keputusan itu dibuat oleh jawatankuasa khas yang diketuai beliau susulan prestasi hambar skuad badminton remaja di Kejohanan Remaja Asia yang berlangsung di Yogyakarta, Indonesia baru-baru ini. Malaysia tewas kepada juara bertahan Thailand 0-3 di peringkat suku akhir. Acara berpasukan campuran dan tiada seorang pemain pun layak ke separuh akhir bagi saingan perseorangan. Datuk Misbun yang menyertai semula BAM untuk kali kedua pada 2017 sepatutnya mempunyai kontrak dengan Badan Induk Badminton Negara itu sehingga akhir tahun ini. Datuk Subramaniam turut mengambil peluang meluahkan penghargaan kepada jurulatih tersebut atas komitmennya. PRU Don Selangor ke-15, adakah anda salah seorang pengundi? Irama joget menawan hati. Segera semak daftar pemilih melalui MySPR Semak. Melawati namanya bukit, indah bermain di pandang mata.
badan dihayun. Inilah masanya. Orang Selangor. Pilihan di tangan anda. Yang sahih di RTM. Baik, seterusnya kita berlintas langsung dengan Rashikin Harun untuk mengetahui persiapan akhir SPR di Pusat Penamaan Calon DUN Sekamat Negeri Sembilan. Silakan. Baik, terima kasih. Ketika ini saya berada di Dewan Komuniti Taman Coral Heights Sikamat bagi meninjau persiapan menjelang sempena Hari Penamaan Calon Pilihan Raya Umum Dewan Undangan Negeri PRU DUN ke-15 bagi kawasan N13 Sikamat. Dan menurut salah seorang petugas di Pusat Penamaan Calon PPC Sikamat ini, persiapan telah pun dijalankan sejak Isnin lalu dan pada pagi tadi simulasi telah dilakukan sejak awal pukul 8.30 pagi dan petang ini pula proses kemas kini dan juga pemasangan kemah sedang dijalankan bagi melancarkan proses Hari Penamaan Calon pada esok hari. Dan untuk makluman, di kawasan DUN Sikamat ini dijangka seramai 32,343 pemilih termasuk polis akan mengundi di kawasan ini. Dan sehingga kini nama-nama yang disebut yang dijangka akan bertanding di kawasan DUN Sikamat adalah Pengerusi Pakatan Harapan Negeri Sembilan Datuk Seri Aminuddin Harun dan juga dari Perikatan Nasional Ahmad Raihan Muhammad Hilal. Dan untuk makluman anda, Negeri Sembilan merupakan antara 6 negeri yang akan melaksana PRU DUN ke-15 selepas Dewan Undangan Negeri dibubarkan pada 1 Julai lalu. Dan saya kira itu sahaja yang dapat saya kongsikan untuk persiapan menjelang proses penamaan calon pada esok hari. Kembali ke Angkasa Puri Kota Medan. Silakan. Baik, terima kasih Nashikin. Tapak baru bagi pembinaan lapangan terbang bertaraf antarabangsa di Perak telah dikenal pasti dan ia terletak berhampiran Velcra Nasaruddin di Bota, iaitu kira-kira 40 km dari tapak asal yang dicadangkan di Seri Iskandar. Cadangan pembinaan telah dipersetujui Kerajaan Persekutuan secara prinsip. Jadi maknanya tidak ada masalah dengan Kementerian Pengangkutan, tidak ada masalah dengan pejabat Perdana Menteri sendiri. Mereka telah memberikan satu indikasi untuk setuju dengan apa yang kita cadangkan. Kempen Kita Semula Minyak Masak Terpakai dilaksana Majlis Bandaraya Ipoh MBR dalam usaha menjayakan hasrat rendah karbon menjelang 2030 dan bagi tujuan itu setakat ini 53 metrik tan minyak berjaya dikumpul melibatkan 1,400 premis perniagaan. Datuk Bandar Ipoh, Datuk Rumaizi Baharin turut memaklumkan selain dapat mengurangkan masalah pembaziran, program ekonomi kitaran ini juga dapat menambah pendapatan peniaga dan industri kecil menerusi aktiviti kitar semula. Dekat ni kita untuk makluman, kita mula bulan Mai tu, ini baru proses pendidikan. Sekarang ni kita utamakan dulu peniaga-peniaga, lepas ni baru kita akan pergi kepada kediaman-kediaman. Tapi pelan-pelan lah, sebab benda ni benda baru, kalau terus enforce nanti takut resistant, penentangan tu orang marah kan. Tapi kita mula dengan pendidikan pelan-pelan, kan? Kita pergi insyaAllah. Beliau berkata demikian selepas majlis perasmian program di Medan Selera, Dataran Datuk Sagor. MBI juga katanya merancang untuk mewujudkan satu aplikasi bagi memudahkan urusan pembayaran antara peniaga dan syarikat minyak terpakai berlesen atau diiktiraf pihaknya. 2 warga emas maut dalam kemalangan melibatkan 3 kenderaan di Taman Nesa Setawan pagi tadi. Penolong Pengarah Bahagian Operasi Jabatan Bomba dan Penyelamat Perak, Sabarozi Nur Ahmad mengesahkan panggilan diterima pihaknya pada pukul 6.15 pagi. Kemalangan membabitkan 2 kenderaan dan sebuah bas bersama 12 penumpang. 2 warga emas maut di lokasi akibat tersepit dalam kenderaan, manakala pemandu bas bersama 12 penumpang serta seorang lagi pemandu kenderaan lain tidak mengalami sebarang kecederaan. PRU DUN Kedah ke-15. Adakah hampa salah seorang pengundi? Tak kena geli Kedah, mai oi bagi
Hampa tahu ke tak tahu? Hampa jangan buat leceh, no? Kalau tak tahu, jom pakat semak daftar pemilih melalui MySPR Semak. Turun kepala batai, makan tok sah bimbang. Inilah masanya Wang Kedah, oi. Wang Kedah, pilihan di tangan hampa. Ikut lebuh raya. Yang sahih di RTM. Terkayu hitam. Laluan kilometer 66.1 Lebuh Raya KL Karak dibuka semula selepas ditutup sebelum ini akibat tanah mendap. Ani Berhad menyatakan pembukaan semula sepenuhnya laluan berkenaan selepas langkah komprehensif diambil dan usaha penilaian sewajarnya telah dilaksana. Kerja baik Polis segera membolehkan laluan arah timur dibuka semula pada lewat tengah malam Rabu, manakala laluan kontra diaktifkan pada 10 pagi semalam bagi laluan ke Kuala Lumpur. Syarikat komited untuk mengekalkan standard keselamatan tertinggi dan pemantauan berterusan keadaan jalan raya selain sentiasa memberi perhatian kepada keselamatan dan kesejahteraan semua pengguna jalan raya. Di Terengganu, 2,468 pegawai dan anggota polis ditempatkan di 32 pusat penamaan calon bagi PRU DUN ke-15. Pusat penamaan calon ini telah bersedia untuk hari penamaan calon pada esok hari. Jadi untuk itu PDRM saja yang akan menjaga keselamatan dan ketentraman pada penamaan calon pada esok hari. Kita ada lebih kurang 2,468 kekuatan yang akan mengawal dan juga menjaga keselamatan serta melancarkan lalu lintas. Calon serta penyokong dinasihat mematuhi segala peraturan pilihan raya sehingga 12 Ogos. Beliau terdahulu meninjau pusat penamaan calon Parlimen Kuala Terengganu. Kelantan FC kini berpeluang untuk membawa masuk pemain baharu bagi memperkuatkan pasukannya dan ia berikutan tindakan Badan Bebas First Intentions Body FIB menarik balik sekatan perpindahan pemain untuk pasukan itu pada jendela kedua perpindahan pemain berkuat kuasa semalam. Liga Bola Sepak Malaysia MFL dalam kenyataan memaklumkan FIB telah menerima segala dokumen yang diperlukan untuk menarik perintah sekatan tersebut. Bagaimanapun, penarikan balik sekatan ini berbeza dan tidak mempunyai impak ke atas sebarang sekatan yang dikenakan oleh FAM ataupun FIFA selepas ini. Pada awal bulan ini, The Red Warriors menerima padah apabila dijatuhkan hukuman sekatan perpindahan pemain itu bermula 5 Julai lepas. Hukuman itu susulan kegagalan skuad tersebut menghantar bukti bayaran caruman KWSP selain tunggakan gaji pemain dan pegawai bagi tempoh April dan Mei lepas. Kelantan mengalami musim Liga Super yang buruk apabila hanya mengumpul 5 mata selepas meraih 1 kemenangan dan 2 seri dalam 17 perlawanan setakat ini. Baik, berita wilayah baik di sini. Saya Miza Yusni Muhammad. Assalamualaikum dan Malaysia Madani, tekad perpaduan penuhi harapan.